أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita duduk di atas sebuah jalan ketaatan, iaitu jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan ia sebagai jalan shortcut untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan hadis yang diceritakan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqa yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk dia mendapatkan ilmu pengetahuan, nescaya Allah Subhanahu wa taala pula akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itu kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh ini dan Allah Azza wa Jalla menyatukan kita di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Taib, insya-Allah malam hari penuh barakah ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang sudah kita telah pun selesai bab yang ke-48 pada muka surat 262 yang bertajuk doa untuk melindungi anak. Doa untuk melindungi anak, yang telah kita ceritakan hakikat insan Allah Azza wa Jalla ciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya, semisal yang Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan di antara bentuk ibadah yang agung juga di sisi Allah Azza wa Jalla adalah bernikah. Kerana itu Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dalam ramai-ramai manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sidang penonton dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu saat kita mendapatkan anugerah ilahi berupa cahaya mata, janganlah kita tinggalkan doa untuk sama-sama kita amalkan semisal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu semisal yang disebutkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Sesungguhnya, kata Abdullah ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah meminta perlindungan untuk siapa? Al-Hasan wal Husain, dengan mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lammah. Ini apa yang telah kita bahaskan dan kita bicarakan pada pertemuan yang sudah. Adapun untuk hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-49, doa ketika menjenguk orang sakit. Doa inda iyadatil marid. Yang mana? Belum lagi? La haula wala quwata illa billah. Saya ingatkan kita dah sentuh. Rupanya belum lagi. Last kita habis dekat mana? Ucapan selamat. Ucapan selamat untuk bayi. Taib. Jadi telah kita nyatakan pada pertemuan yang sudah berkenaan dengan doa ataupun
tajuk yang ke-47 iaitu doa tahniatul mauludi lahu wa jawabuhu, ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir berserta dengan jawapannya. Jadi selaku orang yang mengetahui teman-teman kita, jiran-jiran kita, kenalan kita yang mendapatkan anugerah Allah Azza wa Jalla, maka kita dituntut untuk mengungkapkan ucapan tahniah. Dan ungkapan tahniah itu diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, kita dah sebut dah pada pertemuan yang sudah, dia tidak sabit daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia datang dalam kisah Hasanul Basri, yang mana saat seseorang mendapatkan zuriat, maka hendaklah dia mendoakan dengan ucapan barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Dan orang yang mendapat ucapan ini hendaklah dia reply, hendaklah dia balas, wa yaruddu alaihil muhanna fayaqul, orang yang diucapkan dengan ucapan tahniah dia kena balas macam yang terdapat dalam pembacaan kita pada tempoh yang lalu, iaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak. So ini apa yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuklah doa untuk melindungi anak selaku ibu dan ayah yang baik. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ramai-ramai kalian yang paling terbaik adalah orang yang terbaik terhadap ahli keluarganya. Kemudian Nabi sendiri mengaku, aku adalah orang yang terbaik terhadap ahli keluargaku. Jadi antara bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita, bukan setakat kita hantar dia pergi belajar akademik dan semisalnya, akan tetapi dalam waktu yang sama kita ajar anak-anak kita untuk mengutamakan negeri akhirat, jauh daripada urusan dunia semata-mata. Saya seringkali teringat pesanan mak-mak ayah-ayah kita yang dahulu kalanya saat menghantar kita ke sekolah, maka mereka akan ucapkan, belajar elok-elok, belajar pandai-pandai, nanti besar boleh jadi doktor, nanti besar boleh jadi pilot dan semisalnya. Ucapan-ucapan itu kita dapat lihat ianya terhenti sebatas ucapan ingatan dunia. Tapi yang terbaiknya kita cakap pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, belajarlah pandai-pandai, semoga menjadi seorang doktor yang bertakwa kepada Allah, yang mengutamakan salat 5 waktu, dan kita pesan tentang urusan negeri akhirat. Maka dengan itu pesanan kita tidak hanya terbatas untuk dia dapatkan dunia semata-mata, akan tetapi untuk dia dapatkan juga dunia dan juga akhirat. Baik. Jadi Nabi SAW ketika mana mendapatkan cahaya mata, ataupun Fatimah radhiyallahu anha saat mendapatkan cahaya mata, iaitu Al-Hasan dan juga Al-Husain, maka ini yang disebutkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasana wal Husaina yaqul inna abakuma kana ya'udzu biha Ismail wa Ishaq u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Tengok apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah Nabi SAW biasa membacakan doa melindungi anak kepada Hasan dan juga Husain, ataupun Nabi SAW mendoakan kepada Hasan dan Husain dengan mengungkapkan inna abakuma, sesungguhnya bapa kalian pernah meminta perlindungan untuk Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, yang mana Nabi Ibrahim lah ni. So Nabi SAW kan merupakan susur galur keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, inna abakuma, sesungguhnya bapa kalian iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta perlindungan kepada Allah dengan menggunakan ungkapan ini untuk dia ataupun baginda mendoakan Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq dengan mengungkapkan u'idhukuma bikalimatillahi tammah, aku pohon perlindungan buat kalian kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimah Allah yang sangat sempurna. Ku pohon kepada Allah perlindungan buat kalian
dengan kalimah-kalimahnya yang sangat sempurna, min kulli syaitanin wahammah, dan dari godaan syaitan dan binatang, wa min kulli ainil lammah, serta dari bahaya sihir mata yang tajam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita juga saat mendapatkan anak, bukan setakat kita kasihkan sayangkan anak kita, kita belikan dia baju baru, stroller baru, makanan yang bagus-bagus, pampers yang mahal-mahal. Bukan setakat itu, tapi kita tampilkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita, hasil daripada perjuangan kita, kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubalah baca, cubalah beramal. Moga-moga kita menjadi orang yang berbahagia saat menghidupkan sunnah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita perhatikan apa yang disyarahkan oleh Syekh menerusi zikir ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi kalimatillahi tammah, maksud kalimat itu adalah Asmaul Husna, dan kitab yang telah diturunkannya. Bukankah dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan kepada kita walillahil asma'ul husna. Kemudian Allah suruh buat apa? Fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang penuh cantik dan juga penuh keindahan, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah Ta'ala yang suruh. Kemudian kalau kita lihat dekat sini, yang dimaksudkan bi kalimatillahi tammah, maksud kalimah itu adalah Asmaul Husna dan kitab yang telah diturunkannya. Jadi kita pun pernah tahu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga disifatkan sebagai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummahatul Mukminin ataupun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimanakah tentang sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Taib. Jadi kita pohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya yang penuh dengan keindahan dalam waktu yang sama. Kita sangat berharap semoga kita dan juga zuriat kita dapat berakhlak dengan akhlak Al-Quran Al-Karim. Dapat perlindungan sebagaimana perlindungan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian, min kulli syaitanin wahammah, maksud dia adalah dari godaan setiap syaitan dan juga binatang. Sebelum tu kita tengok tujuan baginda memberi sifat sempurna pada kalimah itu adalah untuk menyingkirkannya dari segala bentuk penyimpangan dan kekurangan. So nak bagi tahu kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala semuanya maha sempurna dan tidak ada sedikit pun kecacatan ataupun kekurangan. Kerana itu di antara ucapan yang paling Allah Taala cinta adalah ucapan Subhanallah. Sebab itu kita biasa dengar dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, sangat berat di pertimbangan Allah. Allah Ta'ala cinta sangat dua kalimah ni. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maksudnya, subhanallah, maha suci Allah daripada segala bentuk kekurangan. Maka dengan itu Nabi SAW menyebutkan bikalimatillahi tammah. Tammah itu yang bermaksud sempurna. Okey, dah boleh jumpa muka surat? Muka surat 263, 262 lah. Okey, so dekat atas sekali itu. Muka surat 263 yang atas sekali. Baik, tujuan baginda memberikan sifat sempurna pada kalimah itu adalah untuk menyingkirkannya dari segala bentuk penyimpangan dan juga kekurangan. Sebab itu, kalau kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan nama-nama Allah yang sifatnya sangat sempurna. Tidak ada kekurangan. Baik dari sudut rezeki, dari sudut kasih sayang, dari sudut apa sekalipun, pohonlah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak gunakan perantaraan ahli naubah dan semisalnya.
Tak perlu nak baca bismillah berpuluh-puluh kali kemudian dengan mengharapkan adanya kuasa-kuasa lain yang dapat menjaga kita di satu-satu keadaan. Bukan begitu kaedah dalam beragama. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, aku memiliki nama yang sangat indah dan sungguh sempurna. Guna nama-nama aku untuk berdoa. Baik, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu berkenaan dengan min kulli syaitanin wa hammah. Maksud hammah iaitu semua binatang yang memiliki racun yang mematikan seperti ular, kalajengking dan yang lainnya. Dan ia adalah bentuk jamak daripada perkataan hammah adalah hawam. Baik. Jadi kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bagi perlindungan kepada anak-anak kita daripada terkena godaan syaitan dan juga terkena serangan binatang-binatang berbisa. Sebab kita tak pernah tahu, kita yang dah dewasa ni, kita yang dah besar ni, kalau kita nampak ular ke kalajengking ke, ya kita akan larikan diri ataupun kita akan bunuh. Tapi kalau budak-budak memang dia tak tahu apa. Bukankah ada kes ibu yang meninggalkan anak dia dekat dapur. Seketika itu ibu tu sedang masak. Ibu tu tinggalkan anak dia di belakang dapur. Dia maksudnya dapur dia tu macam ada hall jugalah. Dia tinggalkan anak dia, dia masuk dalam dapur yang ada padanya pintu. Dia masak-masak, dia dengar anak dia menangis. Tapi dia dengar tangisan anak dia tu pelik sangat. Akhirnya dia pun suruh diam-diam, tapi dia dengar makin kuat nangis. Dia pergi tengok, rupa-rupanya anak dia sedang dimakan oleh biawak komodo. Sedang digigit sikit-sikit. Kalau saya tak silap, dia berlaku kat Indonesia cerita ni. Hatta dekat Malaysia pun ada yang berlaku, sang ibu tidurkan anak, kemudian anaknya dipatuk ular. Kita kadang-kadang baca hadis-hadis macam ni ataupun doa-doa macam ni, kita pun kata, mustahil lah. Istilah mustahil, susah lah kau nak kena, rumah aku tingkat tinggi kot. Kan dah macam-macam. Saya nak cerita, kadang-kadang saya duduk dekat pinggiran. Nama taman saya Taman Pinggiran. So biasanya tempat-tempat pinggir ni dia banyak binatang. Saya biasa pergi kat Putrajaya pun, desa pinggiran Putra. Pun banyak binatang juga, ada monyet, ada apa dah semisalnya. So saya pernah dengar kat tempat saya tu ada satu brother tu, satu abang tu, dia balik kerja pukul 4 pagi pun. Sekali dia duduk nampak ada orang berjalan kat tingkat 4 tu, dia kata pelik cara berjalan ni. Dia pun panggil. Tiba-tiba hak berjalan tu orang hutan. Hak tu macam beruk hak besar berjalan. Hampir-hampir dia nak kena serang. Jadi nak bagi tahu kita hak besar ni pun kadang-kadang tak terlepas daripada terkena, maksudnya kemalangan begitu. Apatah lagi budak-budak yang tak tahu apa. Jadi Nabi SAW, buat yang datang lambat, saya ulang sedikit. Doa ini adalah doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Jadi Nabi bacakan doa ini kepada Al-Hasan dan juga Al-Husain. Okey, jadi ucapan ini, aku pohon kepada Allah untuk kalian berdua, semoga dijauhkan, dengan menggunakan namanya yang penuh dengan kesempurnaan, semoga kalian dijauhkan daripada godaan syaitan dan juga binatang buas ataupun binatang berbisa. Ini yang kita bagi tahu tadi, sebab kita tak pernah tahu apa yang bakal berlaku. Sebabnya, ialah bila takdir ni kadang-kadang dia melangkaui apa yang kita dok bayang-bayangkan. Saya dahulu sebelum saya terbang ke Arab Saudi, saya mengajar bahasa Arab dekat satu rumah orang kaya ni dekat Subang Jaya. Kat Subang Jaya. Nak bagi tahu dia punya kaya tu, nak masuk bilik anak dia pun ada password tu. Baru boleh buka pintu. Nak masuk dapur pun ada password. Nak masuk bilik mak bapak dia ada thumbprint apa semua. Zaman tu memang datuk tu masya-Allah lah, memang dia kaya. Dan dia cerita kat saya lepas habis-habis saya mengajar tu anak dia tu baca Quran sikit dan baca bahasa Arab sikit. Dia kata, Ustaz tahu tak, rumah saya ni security dahsyat, walaupun tak ada jaga, tapi kamera depan, belakang, kiri, kanan, nak masuk bilik saya, nak masuk bilik ni, semua kena pakai thumbprint, nak kena pakai apa kita panggil tu, password. Tapi Ustaz tahu tak, rumah saya pun kena masuk pencuri juga. So dia nak bagi kita nak belajar apa daripada cerita dia, nak bagi tahu sekuat apa pun kita punya kebergantungan kepada alat dan teknologi, takdir Allah menjangkaui lebih daripada itu. Sebab itu kadang-kadang jangan pernah meremehkan doa-doa ni. Tak apalah, aku bagi anak aku duduk dalam bilik kebal ke apa ke semua, insya-Allah tak kena apa-apa. Takdir lebih daripada tu. Allah Taala yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa yang Allah Taala nak buat. Dek, kerana itu kita kena tahu, kita ada anak-anak dan anak kita pun mendapat job anak-anak Adam. Betul? Kita ni semua anak Adam alaihissalam. Jadi once nama kita ni anak Bani Adam, makanya kita tak akan terlepas daripada godaan syaitan. Sebab itu
Nabi SAW ketika memulakan salat, setelah Nabi baca doa istiftah, Nabi tak akan baca surah Al-Fatihah kecuali dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang ni sebenarnya kita dah lepas dah pada doa isti'adzah, doa istiftah dahulu ataupun doa iftitah. Kita dah lepas dah. Tapi kita nak buat recap, kita nak ulang balik. Kenapa aku nak kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali sebelum salat? Sebab syaitan tak pernah suka kita mendirikan salat. Sebab dalam salat ada padanya ketaatan, ada padanya membaca Al-Quran, ada padanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dah bagi isyarat dah, saat engkau mendirikan salat, maka syaitan akan datang dan dia akan ingatkan engkau apa yang kau tak ingat pun sebelum tu. Itu kita kata tengah semayang kita teringat itu, teringat ini, teringat itu, teringat ini. So itu adalah kerja syaitan. Jadi Nabi nak ajar kepada kita, sebelum kau laksanakan ketaatan, maka mintalah perlindungan Allah daripada godaan syaitan tersebut. Min nafkhihi. Nafkhihi itu maksud dia apa? Al-kibr, kesombongan. Kesombongan. So kita sangat berharap, walaupun kita ni geng-geng pendiri solat, kita sangat berharap janganlah solat kita menjadikan kita orang yang sombong. Boleh faham tak? Jadi kerana itu kita tak nak mewarisi perangai syaitan. Satu waktu dulu dia sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila sampai kepada satu part, iblis diminta untuk sujud kepada Adam AS atas kapasiti sombong, maka dia dihalau, diusir daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau macam tu. So jangan mewarisi perangai syaitan. Kemudian min nafkhihi wa nafthihi, godaan dia. Sebab kita kod mana kita pi pun pasti akan digoda. Secara berjamaah pun kena goda, duk seorang-seorang bertambah kena goda. Dulu saya teringat kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala atau radhiyallahu anhu, dia pernah kata, kita berada di zaman keterasingan, hendaklah kalian mengikat anak-anak dan isteri-isteri kalian di dalam rumah kalian. Maksudnya kalau boleh jangan keluar rumah, sebab di luar rumah tu banyak fitnah. Tapi zaman kita betul-betul dipanggil zaman fitnah, kerana dekat dalam rumah pun ada padanya fitnah yang lebih dahsyat daripada di luar rumah. So kita keluar rumah, alhamdulillah boleh datang Baitul Salam, tuntut ilmu. Tapi once kita duduk dekat rumah, kadang-kala kita tuntut benda yang tak sepatutnya. Na'udzubillah min zalik. So godaan syaitan tak pernah lepa. Kemudian yang terakhir, wa nafthihi, wa nafkhihi wa hamzihi, kan. So jangan sampai kita ni dibisik ataupun digoda oleh syaitan. Sebab dia akan goda kita, macam yang kita selalu sebutlah, kalau dia tak berjaya suruh kita buat jahat, dia akan buat apa kat kita? Memperindahkan sesuatu perkara yang tak ada dalam urusan agama. Buatlah benda baik, apa salahnya? Buatlah benda baik, apa salahnya? Ini semua berlaku atas kapasiti kita tak cakna. Alah, a'udzubillah aja pun, Saya selalu sebut, once kita belajar kelas Al-Quran kita, selalu saya duk tekan isti'adzah. Sebab ramai di kalangan kita meremehkan tata cara sebutan. A'udzubillah, au. Zu pun tak gigit lidah, zu tak nak. Zubillah dia bagi satu macam sahaja. Kemudian kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa aku masih digoda dan juga diganggu. Sebab boleh jadi, yelah, tata cara sebutan tu pun tak tepat dah. Kemudian tak ada semangat nak memperbaiki. Jadi kita yang dah ada ilmu ni, ini yang Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ajar. Kalau kita ada saudara mara, adik-beradik, anak menakan ke cucu ke, cuba minta dia baca sahaja isti'adzah dan kita dengar. Kemudian kalau part mana tak betul, kita cuba baiki. Baik, kemudian yang terakhir, wa min kulli ainin lammah, serta dari bahaya sihir mata yang tajam. Sabda Nabi SAW, ainin lammah, iaitu dari bahaya pandangan mata yang memandang kepadanya dengan niat jahat. Kita kata tadi, kita berada di zaman fitnah, zaman di mana semua orang nak menayangkan, mempertontonkan apa yang dia miliki, baik dari sudut harta ataupun keturunan. Kita telah sebut, Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita dalam surah Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ni saya ambil dua ni sahaja. Allah Ta'ala telah memperhiaskan jiwa manusia itu untuk dia cenderung kepada perempuan, dan yang kedua kepada anak-anak.
anak pinak. So ada orang kalau mukmin, kalau betul-betul dia beramal dengan Quran dan sunnah, dia ada anak, maka dia akan hidupkan sunnah macam yang kita sebutkan tadi ya. U'idzuka, kalau seorang kita sebut u'idzuka pun dah okey. Kalau dapat dua orang baru kita sebut u'idzukuma. Yang ni faham tak Syahir? Kalau Abu Muaz nak cakap dekat Syahir ke, so tak perlu u'idzukuma, u'idzuka bi kalimatillahi tammah wa min kulli min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi kita boleh sebut ka sahaja tanpa perlu kuma. Kum. Sama macam kita assalamualaikum. So u'idzukum. Ini bagi mereka yang dapat anak kembar 3 ke kembar 4 ke kan. So okeylah. Kita sebutkan u'idzukum. Yang ni ini yang dibaca oleh bapa. Ni yang dibaca oleh bapa sendiri. Kan, tapi tak jadi masalah kalau kita nak doakan untuk orang lain. Kan? Cumanya yang ni yang lebih utama selaku orang yang telah berkahwin dan sangat berhajat mendapatkan cahaya mata, kena ada doa-doa ni sebagai hafalan amalan. Bacalah. Tak kisahlah anak tu umur berapa sekali pun. Selama mana anak tu nak pergi musafir ke, nak pergi belajar jauh ke, nak balik kampung ke apa. So, cakap dekat dia, wa'idzuka bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ainin lammah tadi maksud apa? Dari bahaya pandangan mata yang memandang dengan niat yang jahat. Hari ini kita tunjuk anak-anak kita. Saya selalu sebut, wa inna likulli dhi ni'matin mahsud, kata Nabi SAW. Setiap orang yang diberikan nikmat, di sana ada pendengki. So orang yang hasad, orang yang iri hati. Benda ni Nabi dah sebut awal lagi dah. Jadi sebenarnya nak tunjuk gambar anak dekat Facebook, boleh ke tak boleh pun? Kalau ikut, boleh ke tak boleh? Jangan cakap haram tak haram. Bismillah. Alhamdulillah, tak digalakkan. So kalau letak juga, boleh jadi kita termasuk dalam ayat terakhir surah Ad-Duha lah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Tapi dalam status ke saat kita letak gambar dan semisalnya, jangan pernah tinggal kalimah subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sandarkan segala rasa puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dapatlah perlindungan bagi mata-mata yang memandang tu. Kalaulah dia ada iri hati sekalipun, once dia tengok adalah Masya Allah ke Subhanallah, La ilaha illallah tu, maka dia telah mengungkapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah bagi penjagaan. Tapi poin dia macam itulah, tak digalakkan. Kecuali makna kata once kita ni beramal dengan sunnah, setiap kali anak kita pergi sekolah pun kita sebut wa'idzuka bi kalimatillahi tammah, insya-Allah lah, moga-moga terjaga. Tapi begitulah kalau kita baca surah Al-Falaq, kita jumpa tak wa min syarri hasidin idza hasad. Kita nak jaga diri kita pun Nabi bagi kita perisai Hisnul Muslim, Nabi bagi zikir azkarus sabah, azkarul masa. So jagalah benda-benda ni supaya kita pun terhindar daripada mata-mata yang dengki dan hasad. Anak-anak kita pun sama. Sebab Nabi sebut satu hadis, Nabi kata al-ainul haqq. Ingatlah, sihir melalui mata itu benar-benar ada, benar-benar wujud. Tapi sebahagian guru-guru kita menisbahkan ain ni biasanya dia banyak jadi dekat tanah Arab. Kat Malaysia ni dia kurang sikit. Ain dia tu jarang berlaku. Sebab orang Malaysia, taklah, ni lebih kepada budaya. Faham tak? Budaya setempat. Cara kita puji zaman berzaman. Bila kita tengok kereta mewah, motor besar, motor laju, fuyo, wah, wow. So benda tu dia mendarah daging dari cara sebutan. Jadi dia kurang impak. Dia berlaku tapi dia kurang pasal budaya kita tu dia macam dah terbiasa. Cuma kita yang kena mengajar kepada masyarakat supaya mengubah lafaz ta'ajjubiyah itu, lafaz terpesona, lafaz ta'jub tu dengan menggunakan nama
Nama Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kita punya rasa teruja tu hanya kepada Allah, sebab kita semua melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin pada ayat kedua surah Al-Fatihah. Segala puji hanya layak untuk Allah taala. Jadi once kita takjub, kita pun sebutlah masya-Allah, tabarakallah dan semisalnya. Okey. So hari tu saya tengok satu video, ada satu syekh tu dia macam tegur kita juga. Dia kata gini, once kita tengok orang tu, contoh Mahathir lah, beli kereta baru, amin, dapat kereta baru. Untuk orang yang memandang, dia bukan sebut Masya Allah Tabarakallah, tapi dia sebut Allahu yubarik fik, ataupun Allahumma barik laka, semoga Allah berkati engkau. Orang yang diucap dengan ucapan itu barulah dia sebut Masya Allah Tabarakallah. Faham tak? Kita pandang, kita nampak, okey, mikrofon ni mikrofon baru, Syahir baru beli, kita pun kata Allah yubarik fik, semoga Allah bagi keberkatan kepada engkau dengan membeli mikrofon ini. Jadi kita pun nak sandarkan kita punya rasa syukur kepada Allah, maka kita pun sebut Masya Allah, inilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi still lah, kalau kita nak guna lafaz itu pun boleh, kalau kita nak lafazkan Masya Allah Tabarakallah pun boleh, kan? Semoga kita menghidupkan ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai dekat sini. Doa untuk melindungi anak. Kita pergi kepada tajuk yang ke-49, doa ketika menjenguk orang sakit. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sentuh tajuk ini, saya teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, sekejap, hilang pula dia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ayat 54 surah Ar-Rum. Allah nak bagi isyarat kepada kita ni. Sebelum saya pergi kepada tajuk doa ketika menjenguk sakit ni, saya nak baca firman-firman ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tata cara kehidupan kita ni lah. Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita dalam surah Rum ayat 54, dialah Allah yang telah menciptakan kamu bermula dengan da'af. Hadis da'if. Da'if apa? Da'af, lemah. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Lemahnya kita ni, nak makan sendiri pun tak boleh, mak yang menyusukan. Nak tukar pampers sendiri pun tak boleh, ayah yang tukarkan. Contoh tak? Kan saya selalu buat, alhamdulillah. Taib. Jadi macam tu, kita lemah. Kemudian Allah Ta'ala kata, berlalunya waktu, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Berlalunya waktu, dialah Allah yang memberikan kepada kamu kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Sampai satu waktu lagi, dia jugalah Allah yang menjadikan kamu daripada kuat menjadi semakin lemah, wasyaibah, tumbuh uban, berubah warna rambut. Kita pun pakai, akan bertukar lah, rambut kita ni, hitam menjadi putih dan semisalnya. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala boleh cipta apa yang dia nak cipta. Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Sebab wahuwal alimul qadir, dia maha tahu, dia maha berkuasa. Jadi itu ayat yang pertama. Hari ini sekuat apa pun insan, maka akan ada waktu dia diuji dengan kesakitan. Justru itu Nabi SAW ingatkan kepada seorang lelaki Arab, wa huwa ya'idhuhu. Kemudian Nabi bagi peringatan kepada lelaki ini. Nabi kata, ightanim khamsan qabla khamsin. Saya yakin semua orang pernah dengar hadis ni. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Waktu muda engkau sebelum sampainya hari tua engkau. Sebab kita kena tahu, kaki kita menjelang hari kiamat, la tazulu qadama abdin. Kaki kita tak akan pernah bergeser yaumal qiyamah, sikit pun menjelang hari kiamah, hatta yus'al an arba', sampai-sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satunya adalah tentang waktu muda.
usia muda. Sebab itu benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan, majoriti insan berada dalam keadaan rugi. Rugi yang macam mana? Nabi kata ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia selalu pandang remeh dan tak cakna. Itulah waktu dia sihat dan waktu dia ada masa lapang. Jadi kita tengok kat sini, sihat-sihat ni. Nabi sebut kepada kita, jagalah waktu mudamu sebelum sampai hari tuamu. Betul tak? Kemudian Nabi kata lagi, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang ketiga, waktu sihat sebelum sampai waktu sakit. Lagi? Hidup sebelum mati. Yang terakhir apa satu lagi? Muda sebelum tua. Muda sebelum tua. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekalian para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jelas Nabi suruh kita sama-sama rebut peluang ini. Saya yakin di hadapan saya ni insya-Allah masih muda remaja pun. Belum, tak remaja dah kot. Kita bajet remaja ramai. Itu orang tak larat dah. Tayyib. Jadi jaga amalan-amalan kita. Nabi suruh rebut. Jaga time kita sihat ni. Apa nak kena bikin, apa nak kena buat. Banyakkan beramal dan semisalnya. Sebab sekuat apa pun kita hari ni, Abu Muaz lari berbelah kilometer sehari pun, sampai satu waktu yakinlah kita akan apa? Kita punya power tu dia akan berkurang. Sebab Nabi bagi isyarat, dalam kehidupan dunia ni hanya ada dua penyakit tak ada ubat. Mati dengan tua. Jadi setua apa pun insan, kalaulah dia suntik ke, dia makan pil ke dan semisalnya, tetap mata kita boleh nampak asar ketuaan itu. Betul tak? Artis-artis kan kita dapat tengok makin berusia, bahagian ada orang kat komen nampak kulit tegang lah apa semua ni kan. Tetap juga mata ni tak menipu. Dia akan kata, ini wajah orang berusia yang dimudakan. Tapi tetap juga tak kuat lah, tak kuat. Dia dah tua, dia tak kuat. Jadi kita akan sakit. Bila kita sakit, apa kita nak kena buat? Kita kena muhasabah. Yang mana kesakitan yang aku alami ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita pun bermohon macam yang diajar oleh Nabi sebelum kita jatuh sakit. Zikir pagi, zikir petang, Nabi suruh kita baca doa apa? Allahumma afini fi la ilaha illa ants, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil la ilaha illa ants. Nabi ajar kepada kita berdoa 3 kali, saban pagi, saban petang. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi sihat pada tubuh badanku, bagi sihat pada pendengaranku, bagi sihat pada penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon kepada Engkau semoga aku dijauhkan daripada kekufuran dan kefakiran. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Dan aku minta dijauhkan daripada azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Benda ni bukan tunggu tua baru nak baca. So bermula daripada sekarang, kita yang belajar sunnah, kita yang belajar tentang Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang kecil-kecil inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita jika tak mampu nak jaga yang besar, yang besar-besar. Ini saya nak relate tentang kehidupan kita ni. Sebab kita yakin sekarang ni kita sedang kuat. Tapi sampai satu waktu kita dah tengok dah sejarah orang-orang terdahulu, mak ayah kita yang pernah kita tengok gambar-gambar dia 60-an, 70-an, 80-an tu, muda macam kita, kulit tegang, pakai segak dan semisalnya. Tapi cukup waktu hari ni kadang-kala cakap pun perlahan. Kita panggil apa? Berkedut ataupun kerut. Muka, kulit pun nampak apa? Tak tegang. Tarik pun kulit naik tinggi. Isi tinggal tulang saja. Apa kita belajar? Kita belajar tak selamanya apa yang kita ada tu akan kekal. So dia akan merosot sedikit demi sedikit. Cuma jagalah apa yang kita mampu. Saya selit sikit lah. Saya punya hobi, boleh jadi kalian pun tahu, saya suka pergi bersukan, saya suka pergi gym. Kebanyakan orang yang saya jumpa, biasanya saya nampak ada uncle Chinese dan juga Indian. So saya biasa bersembang juga once saya dah habis saya punya training tu. Kadang-kadang saya cakap, uncle,
Usia macam ni pun masih pergi gym lagi Saya tanya satu uncle India tu pun, uncle masih lagi So dia kata umur saya 78 tahun. Saya punya rutin harian 1 jam akan bawa saya punya Vulcan 500cc tu pusing KL. Lepas tu saya datang gym, saya main gym 1 jam. Sekejap lagi saya naik Hulu Langat, saya pergi tembak babi. Saya ambil upah tembak babi. Dia kata macam tu. So saya kata dekat dia, uncle, dahsyat dah umur 78 boleh 1 jam layan atas KL, highway, apa semua. Datang gym 1 jam lagi, lepas tu naik atas hutan dekat Ampang boleh pergi tembak khinzir lagi, apa semua. So dia kata, dah tua lah. Senapang pun ada lagi, peluru pun ada lagi, dia kata semua. Satulah adik, dia kata. Dia panggil saya adik. Satulah adik. Kita tahu anak-anak kita pun membesar, sampai satu waktu pun dia akan jadi macam kita. Dia akan sihat macam adik sekarang ni. Pada ketika itu dia terlalu sibuk dengan dunia dia, adik-adik. Dan kalaulah uncle sakit hari ni, uncle sangat yakin dia akan berbelah bagi antara kerja dia dengan menjaga uncle. Jadi uncle ajar diri uncle, aku sebagaimana aku muda, aku tak pernah susahkan orang. Bila aku tua sebegini pun aku tak akan susahkan orang. Sebab tu adik, uncle pesan, adik kalau ada semangat macam ni main gym, jagalah sampai adik boleh tua dengan niat jangan susahkan orang. Benda tu banyak berlaku. Tu yang saya selalu baca pepatah Arab tu, dia kata fa inna da' aktsara ma tarahu yakunu minat ta'am aw syarab. Kebanyakan penyakit yang engkau tengok banyak berpunca daripada makan dan juga minum. Jadi banyak orang masuk hospital gula terlebih dan semisalnya lah, makanan berminyak tak jaga dan semisalnya, akhirnya dia sakit. Sakit itu kadang kala yalah, memanglah orang kata ni ujian ustaz, ujian, takdir. Abang saya ahli bina badan negara. So dia cakap kat saya, "Dek, selama mana adik berusaha jaga pergi gym, jaga makan dan semisalnya, kalaulah adik ditimpa dengan kesakitan, barulah itu takdir. Tapi kalau adik makan satu macam punya balon, air manis tak kesian punya bagi, kemudian tiba-tiba kaki nak kena potong, adik pun kata nak buat macam mana bang, takdir." Itu bukan takdir, tu cari masalah, dia kata. Dalam bab ni suka salahkan Allah, dia kata. Kan? Tapi sebelum tu tak ingat pun. Ya Allah Taala suruh wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan membazir, jangan melampau. Kan? Tapi kita melampau. Once kita melampau tu yang kita sakit dan diuji. So sebenarnya begitulah. Once dulu mak saya ni, saya cerita sendiri pengalaman lah. Tahun 2007, 2004 saya kat Darul Quran sampai 2008 sebelum saya terbang pergi Saudi. Setiap minggu saya akan balik daripada Kuala Kubu pergi HUKM. Setiap minggu HUKM. Sebab apa? Tengok mak yang sakit. Mak saya ada 3 serangkai. Ada apa? 3 serangkai dia panggil apa? Jantung, darah tinggi, macam mana 3 tu. Jadi nak tahu ceritanya, dahsyatnya mak saya kalau masak memang alhamdulillah sangat sedap lah. Yalah, kita akan cakap mak kita masak sangat sedap lah, betul lah tu. Tapi memang betul pun, memang sedap. Dan kalau dia buat air ke, kalau dia masak kari ke apa, memang tak kesian, memang tak kedekut. So, memang tak kesian. Kalau kita makan tu berasa ikhlas. Tapi keikhlasan itu, yalah, menyebabkan dia sendiri 102 kilo kan. Subhanallah. Makan tak kesian, kita dah 100 kilo lebih kan. Mak masak sedap. Tapi cerita dia, yang saya duk pergi-pergi tu, mak saya punya kencing manis tu awalnya kena potong 1 jari. Lepas tu potong 3 jari. Lepas tu potong, apa kita panggil ni? Pergelangan kaki. Lepas tu potong apa ni? Lutut. Sampai waktu nak potong paha tu, pejam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, abang saya pun peluk saya lagi. Tentu memang saya pun berat 100 lebih lah, cantik lah. Dia pun kata, "Dek, pelajaran dah ada. Bukan orang jauh, mak kita sendiri. Kalau adik tak mau ambil pelajaran, abang tak boleh nak nasihat lebih lagi dah." Kan? Sebab benda ni berlangsung, kita tak cerita pasal orang, kita cerita pasal family kita. Jadi time tu antara benda yang kita belajar jugalah. Kena jaga kesihatan sebelum kita sampai sakit. Saya dah pernah rasa dah. Dulu masa dekat Mustaqim mengajar ibu-ibu ni baca Quran, memang duduk atas lantai. Duduk bersila. Once nak bangkit tu buat-buat hero diri lah. Tapi yang azab tu kita je tahu. Sama juga nak pergi buang air.
Kan? Kalau kena tanda cangkung tu kira azab dah. Kita duk cari tanda duduk. Dia macam tu. Nak semayang tahiyat akhir tu, kira nak duduk antara dua sujud je lah. Kan? Kalau tahiyat akhir takut tak bangkit dah. Berat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nasihat, pelajaran, kita tengok macam-macam hal yang berlaku, kita cuba berubah. Saya cakap benda ni bukan nak tunjuk kita bagus, tapi saya nak bagi isyarat kita memang mampu berubah. Kita memang mampu berubah. Ini yang saya belajar juga waktu saya dekat Saudi dahulu, bila saya dengan kawan-kawan pergi jalan dekat Jeddah. Saya nampak ada satu poster yang saya pernah cerita kan, poster rokok, kemudian dia buat tanda X. So janganlah merokok dalam masjid ke ataupun dekat luar masjid. So dia kata idza azamta an tatsruka fatsrukal an. Kalau engkau berazam nak tinggalkan rokok, maka tinggalkan sekarang. Fa innaka idza tantadhiru sa'atan wa sa'ah wa daqiqatan wa daqiqah, yauman wa yaumin, maka lan tatsrukahu abada. Kalau engkau tunggu 1 saat berganti 1 saat, 1 minit berganti 1 minit, 1 hari berganti 1 hari, lan tatsrukahu abada. Engkau tak akan pernah meninggalkan benda tersebut. So, once kita ada azam, fatawakkal ala Allah. Baik, ini cerita berkenaan sakit kita. Sekarang tajuk kita doa ketika menjenguk orang sakit. Saya nak kena relatekan benda ni. Pasal bila kita tengok orang sakit, kita pun sedar, aku pun tak terlepas. Kalau Allah uji aku pun boleh sakit macam dia. Dan aku sangat berharap ketika aku pula jatuh sakit, ada orang yang menyebutkan semisal yang aku belajar dan aku amalkan. So ada kena mengena. Okey, doa ketika menjenguk orang sakit, doa inda iyadati al-marid, doa ketika menziarahi ataupun ziarati al-marid, orang yang sakit. Ada hadis daripada Wa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyun ya'uduhu wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah, rawahul Bukhari. Doa yang paling senang lah kot. Tapi ada lagi senang lah yang kita biasa guna. Itu lelaki perempuan pun satu macam, syafakallah kan. Hati-hati ya, tak apalah, saya tak nak ulang lagi dah benda tu. Okey, cuma itu yang antara yang senang jugalah. Syafakallah, syafakillah, syafakumullah, syafakumallah. Okey, pandai-pandailah belajar dahulu sebelum share ataupun sampaikan. Kalau rasa tak boleh, semoga Allah sembuhkan, lagi senang. Okey. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyun ya'uduhu. Nabi pergi bertemu dengan seorang Arab dalam kerangka Nabi menziarahi dia. Wa kana idza dakhala ala may ya'uduhu, dan menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi ziarah orang yang sakit, qala, maka Nabi akan sebut la ba'sa tahurun insya-Allah. Apa maksud la ba'sa tahurun insya-Allah? Tak apa-apa, penghapus dosa insya-Allah. Kita kena baca dengan intonasi baru kita faham. Kalau tak, kita tak tahu la ba'sa tahurun insya-Allah, la ba'sa dengan laksa tak jadi. La ba'sa tak apa. So orang Arab pun macam tu, kalau kita terlanggar asif, la ba's. Kita terlanggar bahu kan, tengah bawa, la ba's. Kita sebut asif, minta maaf, tak apa, tak apa. So la ba's tak apa. Tahur, semoga apa dia maksudnya? Menjadi penghapus dosa insya-Allah. Tahur ni maksud dia apa? Suci ya. Nabi sebut dalam satu hadis, at-tuhur syatrul iman, kesucian sebahagian daripada iman. So kita berharap orang yang tertimpa ujian tersebut, Allah Ta'ala sucikan kesalahan dia, dalam waktu yang sama penderitaan dia juga turut dihapuskan, dihilangkan gitu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertutur, apabila Nabi menjenguk orang sakit, baginda biasa mendoakannya dengan doa macam ke atas. Sabda Nabi la ba'sa, yakni tidak menjadi beban dan tidak pula menjadi payah bagimu, sebab baginda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahur, yakni penghapus dosa bagimu. Tengok dekat sini lagi dia kata, sabda Nabi insya-Allah ini kalimah khabariyah, berita. Dan bukan termasuk kalimah doa, sebab dalam berdoa seseorang harus berucap pasti. Apa kita faham dekat sini? Saat kita nak doa untuk diri kita ataupun orang lain, dia kena doa dengan doa yang yakin. Insya-Allah dekat sini saya teringatlah kisah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih ketika diserang oleh tentera Tatar. Orang-orang semua pakak-pakak berkumpul tanya Syekhul Islam, kita boleh menang ke ni? Boleh menang ke ni? Syekhul Islam kata kita menang insya-Allah.
So dia kata, insya-Allah. Orang-orang kata, insya-Allah. Tak, dia kata ni insya-Allah mukmin, bukan insya-Allah munafik. Insya-Allah mukmin ni adalah insya-Allah sebagaimana yang kita pergi ke tanah perkuburan, kita kata, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya-Allah bikum lalahiqun. Insya-Allah aku yang sebut ni adalah insya-Allah pasti. Kita pasti menang. Sebab apa? Pasal kita dah tanam tekad kita, hanya Allah yang akan bantu kita. Jadi, kalau tentera Tatar datang sekali pun, kita melawan, kita menang. Dan memang pada ketika itu, menang. Sebab sebelum tu, tentera Tatar dia serang-serang negeri-negeri yang lain. Nak cerita, orang-orang takut dengan tentera Tatar ni, sampaikan dalam satu kisah, kalau tentera Tatar tu, dia suruh seseorang baring, letak kepala dekat atas kayu untuk disembelih. Kalau orang tentera Tatar tu kata, alamak aku terlupa bawa pisau lah, ataupun pedang lah nak sembelih dia ni, kau tunggu sini jangan bergerak. Dia pergi ambil tu, kawan tu duduk situ lah. Tak gerak-gerak. Pasal apa? Punya takut dengan tentera Tatar. Tapi once nak masuk, nak serang ke tempat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, maka orang-orang pun bertanya macam mana ni? Dia pun kata, kita menang insya-Allah. Seorang insya-Allah, ini insya-Allah yang yakin. So samalah juga once kita sebut la ba'sa tahur, insya-Allah kita benar-benar berazam untuk menyebutkan kepadanya, semoga Allah berikan kepada engkau kesembuhan. Dan ni Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi kepada engkau kesembuhan. Begitu maksud dia. Baik, tengok dekat bawah pula. Sesuai dengan larangan Nabi SAW terhadap seseorang yang mengucapkan, Ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosaku jika engkau suka, Ya Allah berilah aku rahmat jika engkau suka. Ni saya dah pernah sebut dahulu. Nabi larang kita jangan doa macam ni. Untuk menampakkan keyakinan kita dalam berdoa, kau jangan doa macam ni, kata Nabi. Allahumma ghafirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku kalau kau nak. Kalau kau tak nak, aku nak kata apa? Tak menampakkan kita punya keyakinan. Kasihanilah aku kalau kau nak. Kalau kau tak nak, aku tak boleh buat apa lah ya Allah. Itu yang sebahagian kata, kalau dah masuk neraka, nak buat macam mana, takdir. Ini langsung tak menyandarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah tawakal fasid. Betul. Kubur lain-lain, kalau kena azab pun kubur aku je, bukan kubur engkau pun. Kadang-kadang kalau ucapan-ucapan macam ni, tak betul tawakal. Ini yang Nabi larang ni, jangan doa gitu. Tayyib. Al-Imam Ibn Bas rahmatullahi alaih, dengar baik-baik dia bagi komen ataupun dia syarah berkenaan dengan doa ini. Dia kata fahadha min karami akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala 'alal marda, ketika Nabi bertemu dengan orang yang sedang diuji dengan kesakitan, yaqul tahurun insya Allah. Ini akhlak. Kenapa? Sebab once kita sebut macam tu, kita sedang bagi apa, Abu Muaz? Semoga baik. Kita sedang bagi apa kat dia? Semangat dan juga motivasi. Bagus, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya tata cara nak membahagiakan seorang mukmin bukan hanya dengan wang ringgit, makanan dan juga kemewahan. Kadang-kadang kita boleh berjuang dengan mulut kita sahaja. So orang yang sakit ni, kalau kita datang pun dia dah happy dah. Dia tengok muka kita pun dia dah senyum pada jauh, tak sangka kau datang. So apatah lagi sebelum kita pulang, kita tinggal kat dia buah tangan, kita tinggal kat dia duit sikit, ataupun kita cakap dekat dia, tahurun insya-Allah la ba'sa, tak apa. Yang baik-baik pasti akan menyusul lepas ni. Doa dekat Allah Ta'ala, berharaplah dengan Allah Ta'ala. So dia akan lebih rasa lapang, dia gembira, dan dia akan lapang sebab nama Allah disebut-sebut. Dan dia pun dapat dengar nama Allah Azza wa Jalla, menyebabkan boleh jadi dia akan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ibn Bas, Syekh Ibn Bas rahmatullahi alaih kata, ucapan ini fa'lun mubarak. Fa'lun mubarakah ni, kita benar, tafa'ul. Tafa'ul tu maksud dia apa? Ucapan semangat, ucapan kata-kata baik, yang penuh dengan keberkatan. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita macam itulah, bila bertemu dengan orang, jangan pula bagi ucapan yang merisaukan dia. Itulah aku dah cakap jangan minum gula lebih-lebih. Tak nak dengar cakap aku makan kek selalu. Habis kawan tu kata hang tok usah mai lah weh. Aku ni sakit pula hati aku. Jadi gitu. Sebab tu ada benda, yalah, kadang-kadang kita bergurau tak kena tempat kan. Kadang-kadang kita guna atas nama ustaz ini dah kenal saya lebih daripada adik-beradik dah ustaz. Macam apa orang kata, adik-beradik lain mak bapak je ustaz. Lain mak je. Tapi kadang-kadang setiap orang situasinya sangat berbeza. Nabi SAW jumpa A'rabiyun. A'rabiyun ni kalau nak cerita kat kita, kasta paling apa kita nak panggil?
bawahlah. Kan? Daripada sahabat-sahabat Arab, Badui. Tapi Nabi pergi ziarah dia, Nabi sebut ucapan yang menaikkan semangat dia. So kenapa kita dengan teman kita yang sama Muslim, sama mukmin, satu manhaj, satu dan semisalnya kita anggap-anggap begitu, tiba-tiba kita dok gurau macam tu. Itulah. Makan lagi, minum lagi. Akhirnya orang boleh lari daripada jalan sunnah dengan ucapan yang kita kata, aku sekadar bergurau. Tapi kawan tadi anggap serius. Sebab apa? Dia sakit. Kan? Sebab tu kena jaga hati. Taib. Yakni disebutkan apa kepada kita? Hadzal ladzi asabaka tahurun laka insya-Allah minadz-dzunub. Yang dimaksudkan oleh Nabi la ba'sa tahurun insya-Allah adalah apa yang menimpa engkau di kala ini, semoga ianya menjadi penghapus dosa buat engkau insya-Allah. Jadi ini yang disyarahkan oleh Imam Ibn Bas rahmatullahi alaih. So fa'lun mubarak. Ini kita belajarlah. Maksudnya jumpa orang yang sakit, bagilah dia ucapan-ucapan yang baik. Baik, saya rasa kita berhenti dekat sini insya-Allah. 2 minggu lagi kita bertemu lagi dan kita sambung pada doa yang satu lagi, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, dan juga kita akan sentuh kepada tajuk yang ke-50 pula, iaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Baik, kita berhenti dekat sini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan perkongsian. Jazakumullah khaira ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran. Semoga Allah limpahkan kebaikan dan juga limpahkan rezeki yang kita tak sangka-sangka, dan Allah satukan kita dalam jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.